betapa apakah penting untuk takaful ini dimiliki oleh anak-anak muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Ramzi, sebagai seorang penasihat takaful, penasihat kewangan, saya ingin nak beritahu proses dia. Dalam hukum hakam kita sendiri pun telah pun ditulis, jangan tinggalkan keluarga kita tanpa wang. Yang mana bila kita tak ada, keluarga jadi susah. Itu adalah hukum yang tak baik, haram lah. Dari segi itu kita kena fikir balik. Dalam dunia yang serba moden ni, kita perlukan payung melindungi diri kita. Orang muda hari ini bawa motor laju, makan makanan tak berhenti-berhenti, membawa penyakit, dan juga amalan hidup yang tak begitu sesuai, tidur lewat. Jadi ini semua melibatkan ramai antara kalangan anak-anak muda hari ini kena penyakit kencing manis, darah tinggi, stroke, kanser, sebab makanan tin, makanan proses. Jadi kalau sekiranya, kalau kamu muda-muda ni, kamu sanggup belanja duit banyak, makan di Kentucky Fried Chicken satu malam RM30, duduk di Starbucks RM40, kamu sanggup juga menyediakan payung untuk you, tabung untuk you. Kalau sekiranya kamu lumpuh, ada sejumlah wang, RM100,000, RM200,000, RM500,000. Wang ini adalah macam pencen untuk awak, nak jaga you. Yang kedua, bukan saja itu, kalau berlakunya kematian, dia jadi hibah balik kepada keluarga kita. Mak pak kita bela daripada kecil, bagi kita belajar dengan baik. Tiba-tiba mai satu tahap, macam pokok durian, tak ada nak rasa buah, pokok dah mati dah. Jadi dua-dua ni akan melibatkan masalah yang besar. Sebaliknya, kalau kamu fikir, kalau kamu boleh simpan satu hari RM2.50, yang mana tak sampai nak dapat nasi bungkus pun, maka dia dapat bagi satu perlindungan yang tinggi. Mudah-mudahan, kalaulah sampai 20 tahun, duit kamu dah terkumpul, you nak keluarkan duit takaful tu pun boleh, sebagai simpanan. Okey, itulah untungnya takaful hari ini. Takaful menjaga kepentingan diri you sendiri dan juga diri orang yang bawah naungan you. Terima kasih. Terima kasih. Di sini saya ada satu lagi soalan. Orang muda yang baru mendirikan rumah tangga pada masa tersebut, mereka tidak mempunyai simpanan yang mencukupi 10 tahun jumlah simpanan pendapatan. Jadi, adakah penting buat mereka memiliki perlindungan takaful untuk menjamin masa depan keluarga? Orang yang muda, terima kasih saudara Ramzi. Soalan yang sangat-sangat moleknya. Orang muda yang nak sediakan rumah tangga, bukan dia kahwin kerana seolah-olahnya nak memiliki seorang wanita daripada keluarga lain dan duduk dengan kita. Dan terus dia boleh beranak. Anak. Itu adalah satu proses dalam dunia. Allah Ta'ala kata, kalau anda cukup umur, ada duit, kahwin. Okey, membiak. Betul. Tetapi, tanggungjawab you. Bila dah you seorang, dah akad nikah, you sudah jadi ketua keluarga. Sekiranya, kamu tak ada, apa akan jadi pada wanita tu? Okey? Jadi, dengan cara tak langsung, kamu kena buat persediaan. Dalam sinarai akaun kamu, kalau kamu tulis perbelanjaan, atasnya sekali, perlu kita tulis takaful. Takaful. Barulah kau belanja duit lain. Sebab, kerana kamu, wanita tu kena duduk. Kerana kalau kamu tak ada, dia jadi seorang yang tidak ada rakan hidup dia. Di mana dia akan pergi? Lagi-lagi kalau kamu dah dapat anak. Anak tu tidak ada mulut nak cakap. Dia hanya tahu menangis. Susu. Bagaimana isteri awak nak cari? Kamu kena tinggal sekurang-kurangnya 10 tahun pendapatan awak itu sebagai satu jumlah untuk dia sara hidup. Dan pada masa yang sama, kamu juga kena ingat, risiko kita boleh jadi lumpuh. Risiko kita jadi lumpuh. Risiko kita kena penyakit kritikal. Risiko kita mati. Yang ini Allah Ta'ala yang tahu qada dan qadar ni. You kena terima perkara ni sebab orang Islam kita percaya pada qada dan qadar. InsyaAllah. Terima kasih. Pada akhir segmen ini, apa yang tuan nak berkongsi dengan para pendengar? Saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Saya dah menjadi penasihat kewangan ni sudah masuk tahun yang ke-47. Setahu saya ni, kerja saya ni adalah hanya menasihati orang dan menggalakkan orang menyimpan.
Yang pentingnya sekarang adalah ramai yang dah menyimpan, ramai yang dah berhasil. Mati hidup kita tak tahu. Tetapi duit simpanan kalau letak dalam tabung, hari susah kita ada duit. Samalah takaful tu. Bila kita sakit atau kemalangan atau mati, sudah ada satu tabungan. Walau sikit atau besar, itu tak jadi isu. Letak prioriti kamu betul. Keutamaan kamu. Takaful yang pertama, baru belanja duit. Jangan belanja duit baru nak beli takaful. Sampai ke sudah tak boleh beli. Ada ramai yang telah pun melakukan kesilapan yang sama. Bila dia melakukan kesilapan yang sama, maka dengan cara tak langsung. Bila dah jadi sesuatu, tak sempat nak patah balik dah. Contohnya, dia ada penyakit kencing manis. Dia tak boleh mohon takaful. Tetapi di Zurich takaful, kita masih ada pelan-pelan yang mana boleh kita bagi. Itu pelik sikit. Dan istimewanya syarikat Zurich takaful ni, kita boleh ambil siapa saja. You sakit ke, you tak sakit, boleh jadi ahli dengan kita. Cuma kita berpandukan pada syarat-syarat setiap perjanjian dengan betul. Terima kasih. Okey, baik Tuan. Sebelum kita tamatkan sesi perkongsian kali ini, saya nak tanya Tuan, bagaimana orang muda, terutama yang saya nak sentuh orang muda yang baru berkahwin, bagaimana mereka nak menyimpan wang ataupun nak membina aset. Dengan kata, dengan takaful kita dapat membina aset di masa hadapan dan juga terjamin. Bolehkah Tuan kongsi? Okey. Soalan saudara Ramzi ni, wang. Bagaimana cara kita nak kumpulkan wang lepas kahwin? Selepas kahwin ni, nak kumpulkan wang ni ada dua cara. Satu, kita buka akaun bank, kita masukkan wang. Contohnya, you tak boleh masuk lebih. Kalau gaji awak RM1,200, you boleh simpan 10 atau 20% pada gaji. Sebab kos perbelanjaan hari ini sangat tinggi. Lagi-lagi bukan you satu mulut, you ada isteri lagi. Keperluan dia pun lain. Benda-benda yang you kena bagi hak-hak dia tu. Jadi katalah you simpan RM200 sebulan. Selama 1 tahun baru simpan RM2,400. 3 tahun baru RM7,200. Dan tiba-tiba berlaku qada dan qadar, you meninggal dunia. Isteri you hanya dapat RM7,200 yang mana tak cukup. Dalam masa 3 bulan habis dah duit tu. Dan nak makan. Kalaulah kamu bagi kepada kita RM200 tu, kita boleh sediakan RM300,000 punya polisi takaful, di mana wang itu isteri awak boleh guna selama 15 hingga 20 tahun dia boleh makan tanpa bekerja. Inilah takaful bezanya. So, bila kamu dah mula kerja, ambil sebahagian 10%. Tak melebihi 10% lah. You boleh ambil 7%, 8%, 5%. Letak dalam takaful. Tak kurang daripada RM75. InsyaAllah. Dengan cara ini, you dapat menyelamatkan keadaan-keadaan yang genting. Okey. Kita dah mati. Dah simpan dah. Tapi orang yang hidup. You kena faham. Perempuan ni menghadapi masalah yang amat besar di Malaysia. Kita tengok jiran-jiran kita. Kadang-kadang orang mati. Rumah kena jual. Pertama sekali barang perabot semua mereka ambil keluar. Kereta kena tarik. Tak boleh bayar. Rumah kalau tak bayar, rumah pun tarik. Itu dia lah. Keadaan-keadaan macam ni. Simpanan dalam bank nak keluar tak boleh. Tunggu supaya sebelum kita boleh selesaikan mahkamah, faraid dan seterusnya. Jadi kalau takaful, kita letak hibah pada isteri. 2 minggu kita akan bagi RM300,000 pada dia. Memudahkan dia untuk nak ambil dan terus belanja untuk diri dia dan anak-anak. Kamu boleh tinggalkan wasiat pada isteri awak. Bila saya tak ada wang RM300,000 ni, inilah caranya. Hibahkan pada you 100%. Dan bila dah hibah, kaum keluarga lain macam abang you ke, adik you ke, mak you ke, pak you, semua tak boleh main tuntut. Kerana kau telah berikan 100% kepada isteri awak dengan rela hati. Terima kasih.